belajar bersama Ustazah Najiha. Okey, hari ini kita akan belajar subjek ibadah tahun 1. Kita bertemu lagi. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan pengenalan untuk ibadah, iaitu apa itu ibadah, kemudian apa tu contoh-contoh ibadah, lepas tu cara macam mana nak eja ibadah dalam jawi. Baiklah, untuk subjek ibadah hari ini, Ustazah akan masuk topik yang pertama, iaitu konsep kehambaan dalam Islam. Dalam topik ini juga ada beberapa cabang-cabang kecil. Jadi Ustazah akan ambil cabang yang pertama, iaitu pengertian kehambaan dalam beribadah, atau kita sebut ubudiyah. Baiklah, apa pengertian ubudiyah ni? Pengertian ubudiyah adalah menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah ni macam mana? Menghambakan diri kepada Allah ni adalah dengan cara melakukan ibadah kepada Allah. Contoh ibadah kepada Allah adalah solat, puasa, zakat dan lain-lain. Faham? Okey. Kenapa pula kita kena beribadah kepada Allah ni? Kenapa kita nak kena solat? Kenapa nak kena puasa? Kenapa nak kena bayar zakat? Okey, kenapa kita kena beribadah kepada Allah? Kerana kita semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baiklah, apa tu makhluk? Makhluk tu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Makhluk ni bukan manusia je. Makhluk ada macam-macam. Semua yang Allah ciptakan tu adalah makhluk Allah. Okey, apakah contoh makhluk? Contoh makhluk paling senang adalah manusia. Lepas manusia, tumbuh-tumbuhan lagi, haiwan, lagi alam semesta. Macam pernah dengar kan? Kita dah belajar semalam dalam adab mengenal Allah. Sebab Allah yang menciptakan semua benda. Jadi, semua yang Allah ciptakan adalah makhluk Allah. Saya harap anak-anak faham ya setakat ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah hamba Allah. Jadi, sebagai hamba Allah, apakah kewajipan kita sebagai hamba Allah? Sebagai hamba Allah, kita mestilah wajib beribadah kepada Allah. Kenapa saya kata wajib? Kita wajib beribadah kepada Allah sebab kita ni diciptakan daripada Allah. Kemudian wajib lagi sebab kalau kita tak buat benda wajib, apa hukum dia? Hukum dia berdosa. Okey, kalau kita buat menunaikan solat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal solat, kita dapat dosa. Faham macam tu? Jadi, semua yang diciptakan oleh Allah adalah hamba Allah. Anak-anak kat rumah tu adalah yang diciptakan oleh Allah. Jadi, anak-anak pun adalah hamba Allah. Baik, tadi Ustazah dah terangkan konsep ubudiyah, konsep perhambaan kepada Allah. Sekarang Ustazah akan masuk proses pembesaran manusia. Kita sebagai manusia bermula sebagai masa kita kecil-kecil dulu, kita adalah bayi yang comel. Lepas kita bayi, kita membesar menjadi kanak-kanak. Lepas menjadi kanak-kanak, akan membesar lagi menjadi seorang remaja. Selepas menjadi remaja, kita akan menjadi orang dewasa. Setelah menjadi dewasa, menjadi orang tua.
Setelah tua, kita akan kembali kepada Allah, iaitu kematian. Itulah tadi proses pembesaran manusia. Kita sudah pun habis untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ustazah akan buat sedikit ringkasan berkenaan topik hari ini, iaitu topik pertama, konsep kehambaan dalam Islam. Subtopik yang pertama, pengertian kehambaan dalam beribadah, iaitu ubudiyah. Maksud ubudiyah tadi adalah menghambakan diri kepada Allah. Kemudian, kenapa kena beribadah kepada Allah adalah kerana kita adalah makhluk Allah. Makhluk Allah contohnya adalah manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan alam semesta. Dan yang terakhir sekali, contoh proses pembesaran manusia. Baiklah, sekian sahaja video kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak dapat memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.